Okey, hari ini kita teruskan dengan topik 5.1 lagi ni. Kita ada sikit lagi. Ini kita nak tengok, kita dah belajar function. Kita nak tengok pula basic operation. Basic operation ni maksudnya kita nak buat operasi tambah ataupun tolak. Tambah, tolak, darab, bahagi. Okay. Kemudian kalau kita nak cari domain, ini untuk semua operation ni, sama ada tambah, tolak, bahagi, darab kan. Kalau nak cari domain, gabungan dua function ni kita gunakan intersection. Maksudnya kalau nak cari domain, domain F, domain function yang pertama F, function yang kedua G, kita buat intersection. Kita tengok contoh. Okay, katakan kita nak buat operasi tambah. Ini contoh yang ke-6. Okay. Kalau kita tengok soalan macam ni kan, F plus G in bracket, kemudian dalam ni adalah 3. Maksudnya cara yang paling mudah, kita boleh gantikan 3 ni terus ke dalam function ni. Jadi yang pertama kita tulis dulu function dia. Maksudnya kalau jumpa yang ni, maksudnya F3 plus G3. Jadi kalau F3 ni kita akan gunakan function 3 ni, yang function X ni, setiap kali jumpa X gantikan dengan 3. So kita akan dapat ni lah. Jadi yang pertama ni saya gunakan function. Yang pertama ni saya gunakan function F ni gantikan dengan 3. Kemudian untuk G3 ni maksudnya gunakan function G ni, tapi X tu ganti dengan 3. Okay, so kita akan buat operasi jumlahkan. Sama juga kalau kita jumpa FG in bracket negative 2. FG. FG, untuk yang di sini, FG ni maksud dia adalah multiply. F multiply by G, maksudnya dua function tu kita darab. Okey, sama juga yang pertama ni gantikan dengan negatif 2 untuk F ni. Gantikan, so kita akan dapat negatif 2 tambah 6 bagi negatif 2. Kemudian darab dengan function yang kedua. Ni, gunakan ni gantikan negatif 2. So dapat jawapan. So nombor 1 ni mudah lah. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, kalau soalan yang kedua, soalan nak find the domain of F plus G, F minus G dengan FG. Okey, jadi kalau katakan kita ada, sekarang soalan nombor 2 ni kita nak cek domain je. Jadi kalau kita nak dapatkan domain untuk operasi tambah, tolak, darab, kita kena ambil dua domain ni, kita kena buat intersection. Jadi kalau ini untuk nota lah untuk sekarang nota je ni. Katakan domain ni kita nak buat pengiraan. Domain ni nak buat pengiraan bergantung kepada function. Ini kamu salin ni. Okay, katakan saya ada function, sebarang bentuk function sama ada linear ke, kuadratik ke, ataupun kubik dan seterusnya, kubik, maka domain tu tak payah kira. Domain tu adalah negatif infinity sampai infinity. Kamu nampak kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, domain dia tak payah kira. Domain tu adalah all real number. Kemudian yang kedua, kalau kita jumpa function yang ada bentuk fraction, macam contoh ni lah, sebarang bentuk fraction lah. Katakan saya ada X tambah 3. Okay. Maka domain dia mudah je. Domain dia, kita gunakan syarat yang di bawah ni. Gunakan syarat di bawah sebab kita tahu setiap 1/0 tak ada jawapan. Jadi kita gunakan syarat di bawah ni, X plus 3 not equals to 0. Okay. Kalau equal to 0 maka function ni tak ada. Maka kalau kita permudahkan ni dapat negative 3. Maka inilah kita punya domain. Semua nombor kecuali negative 3. Jadi kalau saya nak buat dalam bentuk interval, negative infinity to negative 3, open interval to negative 3 to infinity. Macam tu. Kemudian kalau kita jumpa soalan function dalam bentuk square root. Dalam bentuk square root of katakan X plus 2 contoh. Okay. Kalau kita nak cari domain, mudah je. Sebab square root ni,
dia punya dalam dia syarat dia tak boleh negatif. Kan? Kalau square root of negatif tak ada jawapan. Kecuali kalau kita bincang complex number. Jadi saya boleh gunakan syarat x plus 3 more than or equal to 0. Okay? Jadi yang ni kamu kena ingat ni. Okay? Kalau bentuk per, yang di bawah not equal to 0. Untuk cari domain dia, gunakan syarat ni. Jadi kalau jumpa fraction, nak cari domain, tengok bawah je. Yang atas ni tak payah. Kemudian kalau square root, ambil yang dalam ni, mesti gunakan syarat more than or equal to 0. Kemudian nanti kalau kita selesaikan, dapatlah domain dia. Okay. So, kita dapat domain more than 93. Jadi, tukar dalam bentuk interval. Maksudnya kalau nak tukar dalam bentuk interval, domain kita start from 93 to infinity. Okey, setakat ni faham ke? Boleh ni? Ini kalau soalan kata nak domain je. Ini nak domain, inilah caranya. Kalau kita tak nak lukis, tapi kita nak buat pengiraan. Berdasarkan bentuk dia. Okey, ini yang ketiga. Katakan kita diberi function fx equals to 2 over square root x minus 3, contoh. Kan? Maksud dia, yang pertama kita tengok function tu, dia bentuk fraction. Tu yang pertama. Yang kedua dia ada bentuk square root. Jadi kita boleh gunakan syarat x minus 3 more than 0. Kalau kita ikutkan square root, sepatutnya saya akan gunakan more than or equal to 0. Dia more than or equals to, kan? 0. Maksudnya ada sama dengan. Tapi disebabkan square root ni berada di bawah, kita kalau ada di bawah, kita tak boleh gunakan equal to 0, not equal to 0. Jadi kesimpulan dia, gabungkan dua-dua ni, kita akan dapat more than 0. So kita akan dapat x more than 3. Jadi kalau kita nak tulis domain dia, kita boleh tulis open interval 3 to infinity. Faham ke ni? Maksudnya yang ni dia ada dua syarat. Yang pertama saya gunakan syarat fraction di bawah, not equal to 0. Itu yang tak ada sama dengan. Syarat yang kedua saya guna syarat square root, more than. Okay, so tengok function dia. Yang kelima, kalau katakan saya ada function tapi dia bentuk log. Contoh log. Contohnya ni. Maka kalau kita nak cari domain, sebab log dalam dia negatif tak boleh. Katakan saya ada ln negative 4. Kalau guna calculator dia akan jadi max error. Jadi kita gunakan syarat tu, maksudnya x minus 2 more than or equal to 0. Kalau ln 0 boleh tak? Cuba kita tengok ln 0. Ln 0 ni, kalau kita guna calculator ln 0, tak ada jawapan, max error. Jadi tak boleh buat not equal. Tak boleh buat equal. Jadi saya guna x minus 2 greater than 0. So ingat, dia kalau square root dengan log, dia mesti more than. Untuk yang di sini kena tengoklah. Kalau katakan terlupa nak letak sama dengan ke ataupun kena letak sama dengan. Kamu ni kita tekan ln 0. Ada jawapan tak? Kalau tak ada jawapan, maka jangan letak sama dengan. So kita akan dapat more than 2. So domain dia adalah open interval 2 to infinity. Okay, ini semua contoh-contoh. Kalau kita tak nak lukis tapi saya nak tahu domain dia. Okay, boleh tak setakat ni? Boleh, sir. Boleh, sir. So ingat ini panduan, saya tak nak lukis, saya nak tahu domain dia. Itulah caranya, bergantung kepada function. Kalau tak, semua nanti function tu kita kena lukis. Kalau mahir lukis, okey, tak ada masalah. Okey, so saya jawab soalan ni. Sekarang kita nak domain. Okey, jadi kalau kita refer pada function yang pertama, domain. So kita guna syarat nota saya tadi. Ini adalah bentuk fraction. Bila bentuk fraction, hanya tengok di bawah je. Kita gunakan syarat x minus 2 not equal to 0. Maka kita akan dapat x not equals to 2. Okay? Maka domain kita ni lah, domain yang pertama. Okay? Kalau nak buat interval pun boleh. Katakan nak buat interval negative infinity to 2. Kemudian union by 2 to infinity. Maksudnya semua nombor kecuali 2. Okay, kalau kita refer pada G pula, yang ni, kita tak payah kira.
Ini gunakan nota saya yang pertama tu. Kalau kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, maka domain dia adalah real number ataupun negativity to infinity. Tapi kalau kita dapatkan domain gabungan ni kan, domain gabungan ni, maka maka terus kita buat intersection lah. Kalau tak nampak, kamu buat satu number line. Okay, sempadan yang kita nampak sekarang 2. So kita akan buat jawapan yang pertama, negativity sampai 2. Kemudian sambung balik. Ini jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, all real number. Jadi kalau kita buat intersection, sebab tadi nota akhir tadi kan beritahu, kalau dapatkan domain untuk gabungan ni, operation ni, maka mesti guna intersection ataupun guna AND. So tengoklah jawapan dia yang silang. Okay. So jawapan daripada sini, domain dia adalah negative infinity sampai 2, union by 2 to infinity. Okay. So jawapan dia adalah yang ni lah. Okay. Tentulah. Okay, settle. Kemudian kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang sama tapi dia ubah function dia. Ini B. Oh, ni lebih kurang tadi je ni, okay. Kalau saya refer pada function yang pertama, kita disebabkan ini fraction, terus gunakan x minus 1 not equal to 0, therefore x not equal to 1. Okay, ini kita punya domain yang pertama, all real number except 1. Ini kita boleh tulis jawapan dia negativity sampai 1, union by 1 to infinity. Ataupun boleh juga tulis all real number. Real number tu penulisan sebenarnya adalah dia bentuk R tapi dia ada double. Tu real number. All real number except tu saya buat ni, backslash, nombor berapa? Nombor 1. Ini penulisan lain lah, penulisan lain. Kalau nak tulis penulisan lain, all real number except 1. So jangan terkejut kalau ada buku tulis macam ni. Dia sama masuk dengan all real number except 1. Kemudian domain of G. Domain of G disebabkan function kita ni bentuk square root. Jadi kita gunalah syarat x plus 1 more than or equal to 0. Kalau square root tu berada di bawah, maka buanglah equal. Macam saya bagi contoh tadi. Kalau square root ni berada di bawah, maka equal dia tak ada. Okay? So macam tu. So kalau selesaikan ni dapatlah more than 91. Ataupun dah nak tulis dalam bentuk interval, start from 91 to infinity. Dan bila kita dapatkan domain untuk operation ni, maka mesti guna intersection. Jadi kita tutup dengan number line, buat satu number line, ambil sempadan yang ada. Ni 1, kemudian nanti 1. Okey, jawapan yang pertama, all real number except 1. Yes, itu. Jawapan yang kedua, kita akan ambil start from 91. So, close interval to infinity. Maka bila kita buat intersection, jawapan kita adalah yang ni, yang bersilang. Okay. Jadi cara penulisan dia, jawapan dia adalah, domain dia kita boleh ambil start from 91 to 1, open, sambung balik, open interval 1 to infinity. So inilah jawapan hari kita. Okey, setakat ni ada nak tanya? Faham ke tak faham? Faham, sir. Okey. Ini soalan nak tanya domain je. Bila domain tak payah lukis. Gunakan peraturan saya tu, yang nota saya yang 5 tu. Guna yang tu je. Okey, habis yang tu. Okey, soalan biasanya memang macam itulah kan. Soalan dia yang pertama, sketch the graph. Kan? Kemudian dari situ nanti kita akan tentukan domain dan range. Okey. Okey, kita tengok sebelum tu kita buat nota dulu. Bagaimana cara kita nak lukis? Ini kamu kena ingat betul. Kamu hafal satu je. Kita tekan, kita tengok y equals to exponent. Sama dengan dia lah Okey, cara kita nak lukis, yang pertama kita mesti start dengan andaian. Kamu start je dengan when x equal to 0,
apa jadi pada y dia? Y itu adalah e to the power of 0. Berapa nilainya kalau e to the power of 0? Berapa? 1. 1, ya betul. Jadi setiap nombor yang kuasa dengan 0 tak payah guna kalkulator. Nilai dia 1. Itu step yang pertama. Kemudian kalau kita tekan saya nak lukis, maksud dia graf kita mesti melalui 1. Graf kita mesti langgar ni, 1. Kemudian, step yang kedua. Step yang kedua, kita kena kaitkan dulu, kita dah belajar trigonometri. Dia ada 4 sukan kan? First quadrant, second quadrant, third and fourth. Kita gunakan yang tu. Maksudnya nanti kita nak lukis, kita nak start daripada mana? Cara dia, saya buat dalam bentuk koordinat lah. Koordinat. Kalau kita belajar koordinat, tapi kita bukan nak koordinat tu, kita nak simbol je. Maksud dia tandaan untuk X ni. Tandaan untuk X, kamu baca ni, sebelum X ni. Sebelum X ni, apa tandaan dia? Kita nampak bacaan dia lah, positif X. Maka kita gunakan positif. Kita nak tengok dia punya tandaan dia. Positif. Okay, kemudian yang kedua ni, kita refer pada Y. Tapi Y ni, function ni, dia fokus kepada eksponen function kan. Maka, kita tengok sebelum eksponen tu, apa tandaan dia. Kalau kita nampak sini positif, so letak sini positif. Kalau katakan soalan tu digunakan y equals to negative 2. Kita bukan nak tengok 2 tu, kita nak tengok negative tu. So letak sini negative. Yang step yang kedua ni, dia akan menentukan kita akan lukis start di mana. Okay, macam ni kan. Kalau dia dua positif, maksud dia X yang positif. X yang positif yang ni. Y yang positif. Yang ni. Maksud dia berada pada first quadrant. Okay. Maksudnya berada pada first quadrant, nak start pada mana? Sini ke? Atas ke sini ke kan? Jadi kalau kita nak senang, kita berada kat sini, kita buat satu kotak ni. Kamu bayangkan pada satu kotak ni, kamu ambil penjuru yang last sekali, atas sekali. Jadi kita lukis graf bermula daripada sini. Mula dari sini terus, yes. Bentuk dia macam tu. Maka itulah kita punya graf, mesti melalui 1. Okay? Dia bentuk macam ni, dia makin menghampiri 0. Y equal to 0. Okay? Jangan ada bentuk macam, macam nak naik balik je. Tak boleh. Okay? Dia mesti, dia makin turun, dapat kepada nilai ni. Okay? Jadi sekarang ni daripada sini, kalau kita tentukan domain dia, so domain dia adalah domain. Ingat domain tu adalah kawasan graf kita merujuk kepada faksi X. Maksudnya graf kita yang paling kiri. Yang paling kiri adalah negatif. Graf kita yang paling kanan. Nampak dia menghala ke positif. Tapi tak tahu nombor dia. Yes. Jadi kalau kita jumpa soalan domain, tak kisahlah apa jenis function. Domain dia memang infinity sampai infinity. Yang berbeza adalah range dia. Range dia, ingat range merujuk kepada graf untuk faksi Y. Faksi Y, kita tengok graf kita ni, paling rendah ni sebenarnya dia tak akan memintas pada Y sama dengan 0. Dia akan menghampiri. Okay. So kita ambil 0 tu, jangan berhenti sampai 1. Sebab selepas 1 tu masih ada graf. Kita gunakan nilai yang ni, atas. Positive infinity. Maka itulah jawapan kita, dia punya range. Okey, saya bagi contoh yang kedua. Kamu hafal yang pertama je. Ni sebab saya nak bagi nampak lagi, saya bagi contoh lain. Katakan graf kita y equals to negative 2 exponent 3x. Bagi canggih sikit. Betul. Bagaimana cara kita melukis? So ingat, step yang pertama, kita mesti andaikan x kosong. Step yang pertama, kamu hafal step ni. X equal to 0, maksudnya saya nak tahu pintasan dia. Y equals to negative 2 exponent to the power of 0. Ini agak-agak berapa nilai ni? Kosong ke negatif 2? Berapa nilai ni? Negatif 2. Negatif 2 sebab e to the power of 0, 1. 1 multiply by negative 2, negatif 2. Jadi kalau kita lukis, kalau saya lukis,
Ni kalau saya lukis. Negatif 2 lah pula. Okey, sini negatif 2. Oh, saya letak negatif 2. Saya ingat positif. Okey, negatif 2. Katakan saya tulis di sini lah. Negatif 2 Okey, kemudian kalau setakat step yang pertama, kita tak tahu macam mana graf dia. Okey, kita tengok step yang kedua. Kita bayangkan macam koordinat lah, tapi kita bukan nak ambil koordinat. Kita nak tengok simbol dia. Tandaan dia. Maksudnya yang pertama kita refer pada tengok nilai sebelah X ni. Positif ke negatif. Ni yang pertama. Kita nampak adalah positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Y. Tapi kita bukan nak nilai koordinat tu. Kita nak tengok kalau Y ni sekarang dia bincang eksponen, maka sebelum eksponen kita tengok tandaan dia. Tengok kalau tanda dia negatif, tak negatif. Maka kita cari sukan yang mana X dia positif, Y dia negatif. X positif. Ni, X positif ada atas ke bawah. Disebabkan Y dia negatif, so sinilah pasal ni. Jadi kalau kita nak lukis, kalau nak mudah, sebab ada banyak kemungkinan ni. So kita buat je kotak kat sini, ambil jauh sikit. Ni kalau saya buat kotak, penjuru yang last ni. So bila kita lukis, kita start daripada yang saya tandakan ni. So lukis. Macam tu lah ya. Dia mesti bentuk curve, dia menghampiri Y equal to 0. Pastikan jangan langgar ni, dia menghampiri je. Maka itulah kita punya graf. Ini adalah X, ini adalah Y. Jadi kalau katakan soalan tu nak domain. Domain ni, tak payah tengok graf pun tak apa, kamu hafal je infinity sampai infinity, settle. Yang berbeza tu adalah range. Range. Ingat range tu adalah dipasi Y. Kita kena baca nilai paling bawah tu. Nilai paling bawah ni, dia bahagian negatif tapi tak tahu nilai dia. So kita letak je negatif. Kemudian kita akan teruskan. Jangan berhenti pada negatif 2. Sebab selepas negatif 2 masih ada graf. Sempadan dia adalah 0. Kenapa 0? Nanti kita akan belajar dalam bab limit. Nanti kita akan belajar bab limit. Nanti kita akan belajar bab limit tu, nanti dia akan terangkan kenapa graf kita tak akan langgar pada garis ni. Y equal to 0. Sekarang ni kita main timah je. So kita akan nampak sempadan dia adalah 0. Zas, sambil tu. Open yang ni tadi saya dah tunjuk. Ni tadi saya dah tunjuk saya jelah. Itu jawapan dia tadi. Kita nak tengok soalan yang kedua. Kalau soalan yang macam ni, domain tak payah kira domain. Domain kalau nampak je index dia mesti real number. Cuma range dia akan berbeza. Range dia. Okey. 5/8. Yang saya buat peraturan tadi, itu kalau untuk nilai 1 dan ke atas. Biasa 2 lah, 2 dan ke atas. Kalau yang macam ni dia jadi terbalik. 5/8 kuasa kosong. 5/8 kuasa kosong. Maksudnya 5/8 ni kurang daripada 1 kan. So graf kita macam ni lah. Graf kita ni. Maksud dia, step yang pertama sama. Step yang pertama kita andaikan bila X equal to 0, nanti kita akan nampak Y dia adalah 5/8 kuasa 0. Memang salah dia akan langgar pada 1. Untuk yang ni dia lain. Kita tak boleh guna peraturan tadi sebab ini nilai dia kurang daripada 1 lah kurang daripada 1. Kalau kurang daripada 1 dia lain sikit. Jadi cara kita nak buat tak payah guna peraturan tadi. Kita ambil lah satu nilai. Cuba kita cek kalau nilai dia sama dengan 1. Kita cek macam tu je. Maka 5/8 kuasa 1. Dapatlah ni 5/8. Maksud dia, kita nak tengok graf kita nanti, bila X dia 1, dia makin rendah ke makin atas? Kalau makin rendah, maka mesti lukis macam ni. Maksud dia sebab kita punya curve dia dalam macam ni. So sambung je macam ni. Ini untuk graf yang macam ni, yang kurang daripada 1. Maknanya step yang kedua jangan guna macam koordinat tadi. Kita ambillah satu nilai yang ke kanan ke kiri ke, kita tengok dia titik ni
dia turun ke atas. Kalau atas, kemungkinan graf kita macam ni. Betul lah. Jadi bila kita ambil X sama dengan 0, so kita gantikan dapat nilai negatif 1. Jadi kalau kita lukis, maka graf kita mesti melalui negatif 1. Itu step yang pertama. Step yang kedua, kita buat macam koordinat tapi kita bukan nak nombor, kita nak tengok tandaan dia. Maka X ni kita baca simbol sebelum X. Positif ke negatif? Positif. So letak positif. Y. Kita tengok bacaan sebelum base ni. Sebab ini adalah indeks. Sebelum indeks tu. Simbol dia negatif. Maka yang ni menentukan kita nak start dari mana. Jadi kita dah tengok dia start daripada kalau X positif, Y negatif. Maka kawasan ni lah. Kawasan ni kalau kita tak tahu nak start kat mana, kita buat kotak. Kita ambil yang ujung sekali. Jadi kita akan dapat macam ni. Okey, sambung. Yes. Macam tu lah. Okay. Jadi kalau soalan kata nak domain. So domain untuk eksponen tak payah kira. Memang ini jawapannya. Range dia akan berubah. Range dia kalau ikut soalan ni, nilai paling rendah negatif infinity. Dia berhenti sampai sempadan jangan lebih daripada 0. Okey, soalan ni dia nampak bentuk macam ni, 1/4 kan? 1/4. Okey, 1/4. Selonnya kita tukar macam ni. Dia akan jadi negatif. Saya tukar dalam bentuk 4 kuasa negatif X. Kan sama tu. Ni sama dengan 4 kuasa negatif 1 darab X. So dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni. Maka kita mulakan kita punya step yang pertama. Step yang pertama, andaikan bila X kosong. Maka F0 equals to negative 4 to the power of 0. Sama macam tadi lah. Nilai dia mesti negatif 1. Okay, negatif 1. Kemudian step yang kedua. Kita nak tentukan kita nak start di mana. Okay, kita baca. Baca bahasa sini. X kita adalah, ni X kita adalah 1. So, ini negatif. Kemudian Y kita baca ni. Sebelum indeks. Negatif juga. Okay, jadi kita lukis. So, lukis. Ni tak payah ikut skala ni sebab soalan dia sketch the graph. Sketch the graph. Okey, kita mulakan dengan step yang pertama, dia mesti melalui negatif 1. Letak sini negatif 1. Yes. Kemudian dua-dua negatif. Dua-dua negatif. Maksud dia inilah X negatif, Y negatif. So kita ambil kawasan ni, buat kotak tapi ambil ujung sekali. So kita teruskan sambung. Ni sepatutnya bentuk curve ya. Bentuk curve. Kita buat bentuk curve. Menghampiri Y equal to 0. So inilah kita punya graf. Maka kalau katakan soalan nak cari domain, terus negatif infinity sampai infinity. Kamu nampak je eksponen, terus domain dia memang negatif infinity sampai infinity. Range dia akan berubah. So kita baca graf kita paling bawah negatif infinity, berhenti sampai sebelum 0. Okey, soalan D. Okey, ini contoh di mana kita punya sempadan tu bukan 0 lagi. Okey, kita start dengan step yang pertama. Bila X equal to 0, so kita akan kira F0 equals to E to the power of 0 plus 5. So dapatlah 6. Sebab ia ni 1. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kita nak tentukan kita nak mula graf daripada mana. Okey. So apa yang kita buat, kita lihat yang pertama sebelum X ni apa tandaan dia. Kalau positif, positif. Settle. Kemudian untuk Y pula, kita baca sebelum eksponen. Sebelum eksponen. Tandaan dia adalah positif. Kalau ada nombor pun kita tak heran dengan nombor tu. Kita tengok dia positif ke negatif. So bila kita lukis, saya lukis, yes, saya lukis. Okay, kita akan ambil yang pertama X0, Y equals to 6. Tekan di sini lah kot. Di sini. Kemudian dia berada pada sukan yang pertama, X yang positif, Y pun positif. So buat kotak ni. So kita buatlah ni. Yes. Okay, yang ni kena hati-hati sikit lah ni, yang ni. Okay, sebab sempadan dia bukannya 0 lagi dah. Sempadan dia adalah
equals to 5. Jangan langgar 5. Kenapa 5? Nanti dalam bab limit nanti kita belajar. Okay, dia ada istilah ni. Okay. Yang itu nanti kita belajar kemudian. Okey, mana datang 5 ni? Cara kita dapatkan 5. Okay, kalau kita nak senang, sempadan ni kita nak tahu macam mana. Kita boleh baca daripada function ni. Ini cara kita dapatkan jawapan dia. Dari segi kaedah sebenarnya kita akan belajar nanti dalam bab 5. Ini saya nak bagi tahu jawapan dia. Cara kita dapatkan 5 ni, kalau kita dapatkan sempadan, kamu nampak je eksponen, kamu bayangkan ini nilai dia 0. Ini nilai dia 0. Kalau ini nilai dia 0, maka Y tu mesti nilai dia 5. Itu yang sempadan tu 5 tu. Buat masa ni kamu guna cara tu je. Okay? Jadi sekarang ni kita boleh labelkan domain. Domain tak payah kira nanti infinity sampai infinity. Range kita adalah sempadan kita. Jangan salah sempadan. Biasa eksponen sempadan dia 0. 5 sampailah infinity. Okay? Jadi kita kalau nak rujuk yang tadi, kalau soalan tadi kan, kenapa bila soalan y equals to ex, range dia adalah daripada 0 to infinity? Sebab graf kita sempadan dia 0. Kalau kita guna peraturan tadi, macam mana saya nak tahu sempadan ni? Kita kena ingat, nampak je eksponen, nak menentukan sempadan ni, nampak je eksponen, kita baca dia sebagai 0. Jadi jumlah dia adalah 5. Itu yang sempadan dia 5 tu. Kalau yang ni sebab kita guna peraturan tadi, nampak je eksponen, kita baca ni sebagai 0. Itu yang dia punya sempadan tu 0 tu. Okay, so nanti sama je step dia. Step yang pertama, kita ambil x equal to 0. X equal to 0. Kemudian kita ambil f0. So gantilah 4 tolak 2 kosong kosong. Jadi graf kita mesti langgar pada y sama dengan tinggi. Kemudian kita tentukan kita nak lukis ni start pada mana. Start pada mana untuk x. Bacaan x kita baca ni. Ni. So nilai x tu positif. Betul. Kemudian yang kedua ni kita baca. Sebelum indeks ni. Yang 4 tu buat tak nampak je. Okay. Maka bila kita lukis, saya lukis, yes, lukis. Ini adalah X, ini adalah Y. Yang pertama dia mesti langgar pada 3. Yes, 3. Yang kedua positif. Yang kedua positif negatif. So 3 kat sini. Okay, katakan saya buat ni 3. 3. Dan kita akan start di sini. Kalau kat sini saya ambil kotak ni. Terus ni lah. Jadi bila kita lukis, kan bila kita lukis, dia start sini, sini, yes. Macam tu lah lebih kurang dia mesti langgar 3. Kemudian, so kita ingat ya, dia mesti ada satu nilai ni. Jangan lebih daripada satu nilai ni. Agak-agak apa nilai dia? Nilai dia berapa? 4. Tadi saya dah ajar tadi. Cara nak tahu sempadan ni mudah je. Nampak je indeks, anggap dia ni kosong. So 4 subset to 0. Mesti dapat 4. Okay, kita buat cara macam tu je. Detail nanti kita belajar kemudian. Okay, kemudian sekarang ni domain dia tak payah kira, memang macam tu jawapan dia. Kalau rajin, nak buat all real number boleh. Range, kita boleh ambil graf kita paling bawah, negative infinity. Tapi dia sampai 4, nampak? Dia sampai 4. Kita jangan buat sampai 3 sebab selepas 3 masih ada graf. Kita tak boleh ambil berhenti pada 4. 4 kalau kita buat close salah sebab dia bukan kena pada 4, dia cuma menghampiri 4. Okay? So hati-hati yang di sini, cara nak tentukan 4 ni mana datang dia. Buat masa ni pengiraan kita tak nampak. Okay? So kita ingat dengan cara dia, kita anggap indeks ni kosong. Okay, yang ni, kamu tengok je video ni. Okay, saya nak teruskan kepada log function pula. Okay, log sama ada gunakan log. Ni cara baca dia sebenarnya log x to base a. Cara baca dia. Kalau log x to base e. So ingat tu.
Okey, inilah peraturan-peraturan ini nanti kamu tengok, kamu baca. Okey, ni kamu baca dah ni. Saya nak ringkaskan je ni. Kita tengok contoh yang kedua. Macam-macam Okey, saya tunjuk dulu bagaimana kita nak lukis log. Kita tengok nota macam tadi lah. Kita boleh guna peraturan macam eksponen tadi. Ini untuk log. Untuk log. Function. Function. Okey. Katakan saya ambil contoh macam ni lah. Katakan kita ada y equals to katakan saya ambil ln lah. Saya mudah ambil ln x tolak 2 lah contoh contoh. Okey, yang pertama. Tadi kalau kita ingat balik eksponen, kita mesti bermula dengan x equal to 0. Tetapi kalau log, kita jangan ambil x equal to 0, terbalik. Y yang equal to 0. Okey, y equal to 0. Jadi kita akan ambil ln x minus 2 equal to 0. Dan bila kita selesaikan ni, x minus 2. Okey, so ingat bila kita hilang ln ni adalah log to base e. Maka hilang ln muncullah base e to the power of 0. Kalau katakan soalan tu log to base 3. Log to base 3. Maka hilang log muncullah 3 kuasa 0. Ingat balik kita belajar log. Okay. So kalau ln muncullah e. So ini nilai dia 1 tambah 2, 3. Maka graf kita mesti langgar pada 3. Ni kalau saya lukis, dia mesti langgar 3. Yes, 3. Kemudian yang kedua. Kita boleh guna syarat domain tadi. Kalau ikut syarat domain, kita boleh ambil x minus 2. Syarat dia adalah lebih besar. Lebih besar daripada 0. Kan? X more than 2. Maka x more than 2. Okey, jadi sekarang ni, kalau kita nak lukis, kita tambah satu step lagi. Okey, kita buat cara macam tadi. Okey, sekarang x kita baca ni. Ni, x kita baca ni. Ni yang pertama. Betul. So dia positif kan? Positif. Yang y tu sebab dia cerita sekarang pasal log. Kita baca sebelum log. Positif. Maka kita nak lukis, kita mesti ambil kawasan yang pertama lah sebab x positif, y positif. So kalau tak tahu kita buat kotak, kita ambil sini. Ni kotak ni. So carilah 3. Jadi graf log dia macam tu. Kemudian apa gunanya syarat yang kedua ni? Supaya itu adalah sempadan. Maksud dia graf kita jangan langgar 2. Okey, jadi kalau kita tengok tadi, kalau eksponen, sempadan dia adalah y. Tadi y sama 0, y sama apa tadi. Kalau log, sempadan dia x. Okey, dia beza. Tadi kita lukis graf eksponen, dia akan langgar pasti y. Maka sempadan dia y sama dengan berapa? Sekarang ni, dia tak langgar y, dia langgar x. Tapi dia ada sempadan, jangan lebih sekali je langgar 2 ni tak boleh. Dia mesti 2 dan ke atas. Kenapa? Sebab dia punya syarat dia 2 dan ke kanan. Jadi bermula daripada 2 dan ke kanan graf dia. So domain, kalau dalam log, range yang sama. Negative infinity sampai infinity. Dia terbalik dengan eksponen. Eksponen tadi domain dia negative infinity sampai infinity. Kalau log, range tu yang negative infinity sampai infinity. Domain yang berubah-ubah. Bermula daripada sempadan sampailah tak tahu. Ni, sempadan sampailah positive infinity. Okey, kita dah beri function ni. Kemudian kita nak lukis. Kita boleh guna cara tadi. Yang pertama,
Yang pertama, kita andaikan Y yang kosong. Kita andaikan Y yang kosong. Dia terbalik dengan eksponen. Maka ln 3 minus 1 equal to 0. Maka hilang ln, muncullah eksponen. Okay, so nanti kamu kira dapatlah ini 1 tambah 1, 2, 2/3 lah. 2/3, 2/3, 1/3 ni. 2/3 lah. 2/3. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kita anggap macam nak kira domain. Ambil syarat 3x tolak 1 lebih besar daripada 0, maka x. Jadi kita punya, ini sebenarnya step yang kedua ni, menceritakan dia punya sempadan dia. Ini untuk sempadan. Yang ketiga ni, ini nak tentukan kita nak lukis daripada mana. Okey, sama kita akan lukis, baca x adalah positif. Y baca sebelum log. Positif. Okey. Jadi kalau kita lukis, ini cuma lakaran je. Okey, yang pertama 2/3. Mungkin di sini agaknya 2/3. 2/3. Lepas tu kita ada satu lagi sempadan. Jangan langgar 1/3. Ni step kedua ni. Kemudian kita mula daripada sini. Sukan yang pertama ni. So terus. Jangan lebih daripada 1/3. Itulah kita punya graf. Maka ingat, range kita memang ni. Dia tak berubah range dia. Infinity sampai infinity. Kalau eksponen, domain tu negative infinity sampai infinity. Kalau log, range tu yang negative infinity sampai infinity. Kemudian kalau nak kira domain kita punya sempadan 1/3. Ni 1/3. Sampailah infinity. So betul lah ni. Tanya. Ya. Yang 3x tolak 1 lebih besar daripada 0 tu memang macam akan sentiasa lebih besar daripada 0 sebab kalau saya buat lebih kecil tak boleh, sebab log mana boleh lebih kecil daripada 0. Lebih kecil daripada 1. Dia tak boleh negatif. Dia tak boleh negatif. Memang syarat ni. Sebab ikut tengok balik saya punya peraturan domain tadi. Kalau nampak log, gunakan syarat lebih besar daripada 0. Okey. Okey. Kita tengok contoh lain. Satu lagi. Kita punya graf. Jadi yang pertama kita ambil bila fx sama dengan 0. Okey. Maka ln x tambah 3 sama dengan 0. So kira lah sikit. Ln x sama dengan negatif 3. Maka x sama dengan e kuasa negatif 3. Tengoklah berapa nilai dia. Okay, mungkin apa? Guna kita je lah. Okay, kemudian yang kedua, kita gunakan syarat x, ambil syarat log je. More than 0. Kemudian yang ketiga, kita nak lukis daripada mana? Lukis daripada, okay, x kita adalah positif. Positif. Dengar, kita baca yang ni pertama. Yang kedua yang ni. Dua-dua positif. Jadi kalau kita lukis, jadi kalau saya lukis, yang pertama dia mesti langgar pada sini. Ini nanti kamu guna lah berapa nilai dia. Okey, kemudian ni sempadan jangan langgar pada 0. Bermula daripada sini. Okey, jangan lebih daripada 0. Itulah kita punya graf. So range memang real number. Domain adalah daripada sempadan 0 to infinity. Okey. Dia punya cara sama apa je cara ni. Kalau log, kita ambil y dulu sama 0. So log 2 base 3 negative x equals to 0. Hilang log. Tapi ada negatif equals to 3 base dia, 3 to the power of 0. Kalau ln base the e, itu yang ambil e to the power of 0. Tapi kalau log to base 3, 3 to the power of 0. Maka dapatlah negatif 1.
Okay. Kemudian step yang kedua, kita guna syarat. Mana boleh? Kita boleh ambil negative x mesti more than 0. Jadi x less than 0. Itulah. Yang ketiga. Yang ketiga kita nak lukis daripada mana? Kita ambil bacaan x. Negatif. So letak negatif. Bacaan y. Baca sebelum log. Positif. Okay. Maka kalau kita nak lukis macam tu lah. Okay. Jadi kita buat lakaran ni, tak apa ni. Okey, yang pertama negatif 1. Ini negatif 1. Yes. Kemudian yang berikutnya, ini adalah sempadan ni. Negatif dan positif. Maksudnya x dia negatif. Kan nanti y dia positif. So ambil kat sini. Kalau kita tak tahu, buat kotak, ambil bucu ujung ni. Maka graf kita mesti macam ni. Yes. Yes. Dia mesti bentuk curve. Ini saya dah gigil ni. Macam tu lah. Ini sepatutnya straight ni. Straight. Itulah kita punya graf. Jadi kalau nak cari range, memang real number. Ataupun boleh tulis negatif infinity sampailah infinity. Okay. Kemudian kalau domain, betul lah domain dia. Sebab negatif infinity sampailah sempadan dia 0. Log to base 1/4. Jadi step yang pertama sama je. Kamu buat ni. Step yang pertama, fx equal to 0. Sama je. So saya akan ambil log to base 1/4. 2 minus x equal to 0. Hilang log. Maka ambillah 2 minus x equals to 1/4. To the power of 0. Maknanya kita hilang log, muncullah base. Base dia adalah 1/4. To the power of 0. Ni kiranya 1 ni. So x sama dengan 1. Betul tak? 1, 2 tolak 1, 1. Okey, betul. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kita ambil syarat ni. 2 tolak x memang more than 0. So x less than 2. Okey, ni ada masalah ke ni? Boleh? So tengok balik ni. Kemudian yang ketiga, kita nak lukis daripada mana? Okey, baca x. Tandaan dia adalah positif. Negatif. Kemudian baca log. Tandaan dia adalah positif. Jadi bila kita lukis, nanti kamu lukislah ni. Dia letak cukup tempat ni. Okey, yang pertama mesti melalui 1. Yang pertama mesti melalui 1. Kita nak mula pada mana? Negatif. Negatif dan positif. Maksudnya ini x negatif, y positif. Dia ada banyak kawasan ni, tapi kalau nak senang buat je kotak ni. Ini maksudnya kita nak start lukis. Start lukis. Pergi cari x sama dengan 1. Macam tu ya. Kalau kita ikut syarat yang kedua ni, jangan langgar 2. Jangan langgar 2. Kan? Jadi kalau kita nak cari range, terus all real number ataupun negative infinity sampai infinity. Kalau domain, graf kita bermula daripada negative infinity sampailah jangan lebih daripada 2. Okey, maka itulah kita punya graf.